أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kalau kamu tidak menolongnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Allah telah pun menolongnya, iaitu ketika kaum kafir di Makkah menghalau dari negeri Makkah, sedang ia salah seorang dari dua sahabat semasa mereka berlindung di dalam gua. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kami. Maka Allah menurunkan semangat tenteram kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menguatkannya dengan bantuan tentera malaikat yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menjadikan seruan syirik orang-orang kafir terkebawah kalah sehina-hinanya, dan kalimah Allah Islam ialah yang tertinggi selama-lamanya, kerana Allah Maha berkuasa lagi Maha bijaksana. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Dzil Jalali wa Syari'il Harami wal Halali. Thumma salatullahi ma'a salami ala Nabiyil Mustafa Ittihami Muhammadul Hadi minad dalali wa afdalus sahbi wa khairi ali. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata likamalika wa 'adada kamalih. وصل وسلم على سيدنا محمد النور المذهب للنسيان وعلى آله وأصحابه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد. Saya mulakan sahabat-sahabat jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah mengizinkan kita bersama-sama dalam muzakarah pada hari ini. Mudah-mudahan menjadikan kita seorang hamba yang mengingati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa memperbaiki amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama saya bacakan tadi adalah ayat daripada surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 40. Surah At-Taubah adalah salah satu surah yang khilaf ulama pada bacaan basmalah di awal surah. Ibnu Hajar Asqalani dia mengatakan haram baca bismillah pada awal surah At-Taubah dan makruh membaca bismillah pada pertengahan. Pada pertengahan. Jadi khilaf tu pada haram, jadi sebaik-baiknya kita elakkan. Kita elakkan daripada membaca basmalah pada surah At-Taubah. Dan yang masyhurnya kerana ayat ini diturunkan ketika peperangan dan dia membabitkan kemarahan Allah, kemurkaan Allah, bara'ah, maka tak sesuai kita baca basmalah. Begitu juga dengan 4 surah yang lain. Contohnya surah yang biasa kita baca, contohnya surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh, harus kita sambung. Tapi ada sebahagian surah yang tak boleh kita sambung. Tak boleh disambung, tak cantik. Ustaz Syari lebih mahir 4 surah kan? 4 surah antaranya surah Mutaffifin. Kerana apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin. Celaka. Wailul itu maknanya celaka. Maka sifat Allah yang Maha Pemurah mengasihani kita sambungkan dengan perkataan celaka, tak sesuai. Dari satu surah apa? Surah yang bermula Asy-Syaitan. Mula sambung Ar-Rahim Asy-Syaitan, tak boleh. Kita tak sesuai. Maka kita baca Al-Quran lebih baik berserta dengan kita hafal ayat-ayat Al-Quran dengan makna. Dengan makna seboleh-bolehnya. Kita usahakan hafal dengan makna. Berbanding kita hafal dengan lagu.
Ada orang dia hafal dengan lagu. Contohnya doa solat duha kan. Baca biasa tak jadi. Tapi kalau ada lagu dia jadi. Contoh lain apa? Asmaul Husna. Suruh baca Asmaul Husna sampai 99, tak jadi. Ada lagu baru jadi. Doa khatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Tu kalau baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana. Lupa dah. Dia perlu lagu. Jangan hafal kerana apa? Melalui lagu lah. Kalau boleh kita hafal melalui makna. Tuan yang dirahmati Allah. Ayat yang kita sebut tadi adalah ayat surah At-Taubah ayat 40. Tuan-tuan boleh semak balik. Mengisahkan tentang bagaimana hijrah dua orang lelaki yang sangat agung. Usaha dua orang lelaki inilah yang sepatutnya kita sangat bersyukur kepada Allah kerana kedua-duanya ni lolos, terlepas sehingga tersebarnya agama Islam. Sehingga tersebarnya agama Islam sampai sekarang. Begitulah sedihnya salah seorang sahabat, iaitulah yang disebut sebagai Sayyidina Abu Bakrin As-Siddiq. Sedih, takut. Masa itu digelisah kerana apa? Berada di ghar. Dia kata apa? Fil ghar. Ghar ni ghar apa? Berada di dalam izhuma fil ghar. Saniyasnain. Dua ni. Dua orang ini berada di mana? Izhuma fil ghar. Dalam sebuah gua. Nah, gua apa nak? Gua Hira. Gua Hira tu gua sur. Gua Hira tempat Nabi beruzlah, berkhalwat. Berkhalwat. Fil ghar ni adalah gua sur. Masuk dalam gua, kita tahu cerita ni. Cerita ni semua dah pernah diceritakan oleh mak-mak kita, ayah-ayah kita, cikgu-cikgu kita dulu. Tapi kita tak tahu cerita ni daripada mana. Hadis ke, Al-Quran ke, dicerita dalam Al-Quran. Sebab itulah sebahagian ulama' yang mengatakan, kebanyakan ulama' mengatakan sekiranya mazhab Syiah menolak Abu Bakr As-Siddiq, maka kufur kerana dia menolak sebahagian daripada sahabat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Murtad dia. Kalau kita tak percaya dengan title sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab dia antara yang disebut di dalam Al-Quran. Maka dia berada di dalam gua Tur. Risau Abu Bakar. Bukan risau pasal apa. Masuk dalam gua, keluar daripada Mekah. Nak hijrah. Nak hijrah ni. Tapi kenapa Nabi tak terus pergi Madinah? Nabi ni strategi. Dia masuk dalam gua yang siapa pun tak nak masuk. Gua yang siapa pun tak nak masuk. Dah tentunya ularnya, kalajengkingnya, binatang-binatang bisa mesti berkumpul dalam gua. Biasanya padang pasir begitu. Celah-celah batu, ada ular dan sebagainya. Tapi macam mana Nabi SAW dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq memberanikan diri demi strategi nak kembangkan Islam, masuk dalam gua. Itu yang kisah kena petuk ular dan sebagainya. Tapi Saidina Abu Bakar ni dia sedih, dia takut. Kerana apa? Orang musyrikin ni keluar. Dia keluar keliling gua tu penuh dengan orang musyrikin. Bukan dia takut pasal orang musyrikin datang tembak ke, bunuh ke dan sebagainya. Bukan dia takut pasal tu. Dia takut pasal apa? Andai kata Nabi SAW terbunuh, maka terhentilah dakwah Islam ketika itu. Terhenti terus. Terhenti. Nabi tak ada dah. Berkembangnya Islam ni bermula kat mana? Kat Madinah. Makin berkembang sehingga dapat tertawannya Makkah. Itu bermulanya hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu bersyukur. Kita bersyukur, kita baca ayat ni, kita tengok, subhanallah. Andai kata strategi ni tak berjaya. Strategi tak berjaya. Contohnya saya nak keluar. Nak pergi Kuala Lumpur, pergi KL. Keluar pergi KL, saya pergi dulu taklah. Nak pergi apa nama dia, Tanjung Leman contohnya. Family day. Nak kejarkan dia punya pentol dekat depan. Jadi berkumpul ramai-ramai, keluar. Jadi saya ni terlambat ni. 15 minit terlambat. Jadi saya pun kejar. Kejar, ikut jalan yang biasa kita lalu lah. Jalan sampai Tanjung Leman. Mana yang mula-mula tadi tak sampai-sampai? Mula-mula tadi tak sampai-sampai. Grup yang pertama tak sampai. Kenapa? Rupanya dia singgah. Dia singgah dekat mana? Dekat ni Sungai Suluh ya. Makan apa? Makan sarapan dulu. Makan sarapan dulu. Nampak? Kerana nak kejar,
Macam Nabi SAW, dia silap, dia pusing dulu. Dia pusing dulu pergi ke gua. Jadi tertipu strateginya. Tertipu orang musyrikin. Terus pergi Mekah. Dia fikir Muhammad pergi Mekah. Dia kata Muhammad pergi ke, minta maaf, pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah. Jadi dia pun terus pergi Madinah. Tak jumpa-jumpa. Sampai Madinah tak jumpa-jumpa. Padahal Nabi ada kat mana? Kat Gua Sur. Dekat je dengan Mekah. Dekat je dengan Mekah. Jadi dia duduk dalam tu duduk selama 3 hari. Duduk selama 3 hari. Dalam kitab Rahiqum Makhtum. Rahiqum Makhtum. Dia dengar tak? Rahiqum Makhtum. Khitamuhu misk ada dalam ayat. Ni nama kitab. Nama kitab. Disebut Nabi keluar tu pada 29 Safar. Hijrah hanya bermula hijrah tu 27 Safar. 27 Safar. Masa tu tak ada tahun lagi. 27 Safar tahun ke-14 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas 14 tahun kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi keluar daripada Mekah. 14 ataupun 13. Sebab tu yang disebut sebagai dakwah Nabi dekat Mekah berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun ataupun 14 tahun kenabian Nabi keluar daripada Mekah kerana dihalau oleh kaum musyrikin. Tapi bukan halau gitu je. Dah Muhammad ni gitu, tak. Dikepung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Saidina Ali berada dalam, kita tahu cerita tu, masyhur kan. Berada dalam rumah tu. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surah apa? Surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sampailah ayat apa? Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Ada riwayat ni hadis sahih. Dia tiup. Ada sebahagian dia campak kat kepala. Dia letak kat kepala. Ada sebahagian dia kata tiup pasir, debu. Dia ambil debu Nabi. Maka tertidur, tak nampak. Ada sebahagian kata tak nampak, ada sebahagian kata tertidur. Tak nampak Nabi keluar daripada, sedangkan kepungan tu sangat apa? Kalau fikir ikut akal manusia, tak boleh keluar dah kita. Sebab memang dia kepung betul rumah tu. Dia kepung betul. Tapi boleh lolos Nabi. Keluar. Terlepas Nabi untuk, memang dah ditakdirkan oleh Allah. Untuk Nabi hijrah ke Madinah. Kita tengok bagaimana berada di dalam gua itu selama 3 hari. Selama 3 hari. Perjalanan tu selama 3 hari. Kemudian, selepas 3 hari, perjalanan diteruskan oleh Nabi SAW. 3 hari duduk dalam gua. Sejuknya, panasnya, dengan binatang berbisanya, subhanallah. Subhanallah. Jadi, teruskan perjalanan sampai ke Quba. Kampung Quba. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam minggu lepas, ayat bagaimana Allah memuji golongan Quba ini yang suka bersuci. Golongan Quba ni. Nabi berhenti dekat Quba. Nabi berhenti selama 4 hari. Selama 4 hari. Nabi bertolak daripada gua Sur tadi tu pada hari Khamis. Dia bertolak hari Khamis. 5 hari sampai ke sana. Maknanya hari Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Isnin sampai ke Quba. Sampai Quba. Masjid Quba ni yang masjid pertama diasaskan kerana takwa. Itu Masjid Quba. Masjid Quba ni hampir-hampir dengan Madinah. Perjalanan tidak sampai 1 hari. Perjalanan tidak sampai 1 hari. Masjid Quba. Sampai Quba pada hari Senin. Maka Nabi disambut oleh siapa? Yang lepas kita cerita, anak kepada Yasir, anak kepada Sumayyah. Jadi terbina dalam masjid. Jadi pada hari keempat tiba dekat Quba, hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis lagi. Jalan terus. Khamis ni terus pergi ke Madinah, tak sampai 1 hari, sampailah ke Madinah. Sampai ke Madinah. Maknanya berapa hari tu? Bermula daripada 27 Safar, 27, 28, 29, 30. Dia lebih kurang dalam 15 hari sampai ke Madinah perjalanan. Tapi kalau sekarang kita naik bas sampai ke Madinah, tak sampai berapa jam ni. Tapi kalau kita nak rasa, jalan kaki. jalan kaki tak berapa jam. Berapa hari kita boleh sampai ke Madinah. Melalui jalan yang bukan jalan biasa. Melalui jalan yang bukan jalan biasa. Jalan kebiasaan saudagar lalu perjalanan ke Madinah. Tapi Nabi melalui jalan lain.
melalui jalan lain. Nak pergi Kuala Lumpur, kita lalu highway, tegak. Tapi Nabi lalu jalan lain. Masuk Pek Sulong, Pusing, Paguk, masuk Melaka, Negeri Sembilan, sampai KL. Kerana apa? Strategi dia untuk mengelak daripada orang-orang kafir. Okay? Orang musyrikin ni nak perangkap dia. Jadi selamat Nabi SAW sampai ke Madinah. Nak ceritanya tuan-tuan, Nabi hijrah pada 27 Safar. Pada 27 Safar. Kalau ikut dalam bulan Muharram, Safar. Bila wujudnya tahun, tahun perkiraan. Apa kalau dalam lagu tu macam mana? Apa mula dia? Hijrah, ma'al hijrah tu. Macam ni lagu dia. Kan dia kata macam ni lagu dia? Tak ingat tak? Ada lagu dia tu, ma'al hijrah. Apa mula dia? Awal Muharram detik permulaan perkiraan tahun Islam hijrah. Perkiraan tahun Islam hijrah. Kita kena faham tu, perkiraan. Ini bukan tafsir lagu ni. Bukan tafsir lagu. Nak cerita lagu ni betul. Dia kata perkiraan. Bukannya tarikh Nabi hijrah. Bukan. Dia kata perkiraan tahun. Hijrahnya. Tahun hijrah. Apa? Perkiraan tahun Islam. Apa lagu dia? Lupa pula lagu. Perkiraan tahun lah. Kita ambil perkiraan tahun lah. Perkiraan tahun. Maknanya bukan tepat kata hijrahnya tu pada 1 Muharram. Bukan. Dia kata perkiraan. Kena faham tu. Perkiraan. Maknanya apabila sampai zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar dia berlaku pergaduhan antara dua orang lelaki. Berlaku pergaduhan antara dua orang lelaki. Seorang lelaki ni yang berhutang. Yang berhutang. Seorang lelaki lagi yang pemihutang, yang memberi hutang. Mereka bergaduh. Datang kepada Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, dia berhutang kepada aku. Dia kata nak bayar pada aku pada bulan Safar. Bulan Safar. Ya, bulan Safar, tapi aku tak pernah sebut Safar yang bila. Safar yang ini ataupun akan datang yang lagi satu. Kelang kabut. Tak ada tahun. Tak ada tahun. Ada, bulan dah ada. Tapi tahun tak ada. Tahun tak ada. Tahun tak ada. Maknanya, masa itulah berlaku permintaan daripada sahabat-sahabat yang lain meminta Saidina Abu Bakar, Saidina Umar sebagai Amirul Mukminin mencipta 1 tahun. Bagaimana digunakan orang Rom ketika itu guna Masihi. Masih dah ada. Tapi kita nak guna yang bulan kita sendiri punya. Kita dah ada bulan, tapi kita tak ada tahun. Begitu juga dengan bulan. Bulan tak ada bulan yang pertama masa tu. Ada nama bulan Muharram, ada Muharram. Ada hadis Nabi kata puasa 10 Muharram, ada. Tapi tak pernah dengar cerita awal Muharram tentang hadis Nabi SAW. Sebab apa? Berlakunya permulaan ni adalah berlaku pada zaman Saidina Abu Bakar. Siapa yang sembahyang sunat awal tahun pada 1 Muharram maka dia mendapat pahala sekian. Itu jangan percaya. Itu jangan percaya. Kita belajar sejarah. Kita belajar sejarah. Jadi benda tu kalau ada dalam WhatsApp ke apa, kita abaikan. Kita abaikan. Tapi kalau 10 Muharram ada. Kalau puasa 30 Ramadan ada. Maknanya bulan ni dah ada. Cuma tahun tak ada lagi. Tahun tak ada lagi. Jadi berlakulah permintaan daripada menteri-menteri. Menteri-menteri lah. Itu PM-nya Saidina Umar. Jadi pendapat. Saya cadangkan kita mulakan tahun. Jadi setujulah. Setuju Saidina Umar. Setuju untuk mencipta tahun Islam itu sendiri. Jadi kita tak tahu nak mula daripada mana. Kalau kita jadi ketua pun pandai. Nak mula daripada mana tahun kita? Kalau kita nak buat tahun Evergreen. Nak start daripada mana? Nak start daripada Tuan Pengerusi duduk dekat Evergreen? Tak boleh. Mesti ramai yang tak setuju. Kenapa tak pilih aku punya duduk kat Evergreen? Gitu. Jadi menteri bagi cadangan. Antara cadangan yang disebut adalah wulidan Nabi SAW. Tarikh lahirnya Nabi SAW. Maka pun berbincang bila Nabi lahir. Bincang. Sahabat tak ada kata putus. Bila Nabi lahir? Tak ada tarikh. Tak ada tarikh yang tepat. Kalau kita tengok dalam 12 Rabiul Awal itu masih dalam khilaf lagi yang kita guna. Yang kita guna sekarang ni 12 Rabiul Awal
Tak tepat lagi, belum tentu tepat lagi. Itu khilaf ulama. Khilaf ulama pada menyatakan tarikh lahir Nabi SAW. Maka tolak. Okey, tak dapat keputusan. Fikir, angkat lagi seorang menteri. Dia kata, apa kata kalau kita mula daripada tarikh kewafatan Nabi SAW. Tunduk para sahabat, tunduk. Yalah, setiap kali kita nak sambut tahun baru, kita mengingati kewafatan Nabi SAW. Confirm semua tak setuju. Confirm semua tak setuju. Fikir, angkat lagi seorang menteri. Dia kata apa? Kita mulakan daripada bermulanya hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Kerana itu adalah permulaan, titik permulaan berkembangnya Islam. Bincang, toleh, angkat tangan dan sebagainya. Setuju. Setuju. Nabi bila Nabi SAW hijrah, semua tahu. Sebab mereka pun berhijrah sama. Saidina Omar, siapa lagi, semua. Ramai sahabat yang berhijrah bersama Nabi ada di zaman Saidina Omar. Jadi dia pun tahu 27 Safar. 27 Safar Nabi keluar daripada Mekah, duduk beruzlah dalam Gua Hira, Gua Sur. Kemudian terus sampai selama 15 hari sampai pada sampai berapa? 12 Rabiul Awal. Sampai ke Mekah, sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Maknanya berapa hari tu? Dalam 15 hari. Dia kira. Okey, kita mula bulan Safar. Kita mula bulan Safar lah, sebab berapa hari bulan tu? 27 bulan Safar. Ataupun nak mula daripada Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal sampainya ke Madinah. Jadi berbincang lagi. Ginilah kita nak mulakan tahun ni macam mana? Ada sahabat angkat tangan, saya cadangkan untuk kita mulakan daripada bulan Muharram. Kerana apa? Kerana ketika itu umat Islam sudah selesa, sudah tenang. Kerana apa? Sudah selesai mengerjakan fardu haji. Baliknya daripada haji, diterima oleh Allah taubatnya. Selesai perjalanan musafir, masyaqqah, kesusahan dan sebagainya. Kain putih, bersih hati. Bermulanya tahun yang baru. Bermulanya buku diary baru dalam hidup kita. Balik daripada Mekah dengan iman yang kuat, semangat dan sebagainya. Maka bermula satu benda yang baru dalam hidup kita. Maka sahabat mengatakan, Saidina Umar setuju kita mula daripada bulan Muharram. Bukan bulan Safar. Tapi dikira apa? Perkiraan tahun hijrahnya Rasulullah. Mulanya bulan Muharram, maka perkiraan tu adalah. Cuma itu adalah daripada Saidina Abu Bakar. Zaman Saidina Abu Bakar. Maknanya kalau ada hadis yang mengatakan bacalah doa awal tahun, kita boleh fikir sendiri. Qala Rasulullah SAW. Memang cantik. Bukan kata hadis orang boleh tiru, tapi Quran pun orang boleh tiru. Quran pun boleh ditiru. Seingat saya dalam satu kuliah, ustaz sebut apa? Orang Quraisy diketawakan. Diketawakan oleh kaum dia sendiri. Kerana apa? Dia mereka-reka Quran. Al-fil wa khurtum tawil wa udhunun kabir. Macam sedap. Macam sedap. Gajah. Khurtum. Hidung itu. Khurtum tawil. Khurtumnya panjang. Wa udhunun kabir. Telinganya besar. Tapi diketawakan sendiri oleh kaum dia sendiri. Kaum orang musyrikin sendiri yang ketawakan. Dia kelakar. Tapi Nabi cerita pasal surah As-Fil macam mana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Gajah juga. Tapi tak ada orang kafir yang ketawa. Tapi kerana tak ada hidayah, dia tak beriman. Dia tak beriman. Hadis tu tentang awal Muharram, baca doa awal, tahun akhir tahun. Kita nak cerita asal-usul. Betul, kita daripada Nabi. Sedangkan awal perkiraan tahun tu bermula di zaman Saidina Umar radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Jadi kita fikir sendiri. Kita husni ibadati. Kita perbaiki ibadah kita daripada semasa ke semasa. Daripada semasa ke semasa. Kita perlu mempelajari tentang sejarah perjalanan Rasulullah SAW dan para sahabat. Gitu deh. Tapi buat boleh tak?
Buat boleh, benda yang baik. Benda mara'ahul muslim hasan fahuwa hasan. Kita baca awal tahun, kita baca, tak ada masalah. Sebab apa? Dikiranya Muharram tu kenapa? Awal Muharram. Kerana awal Muharram tu kita nak suci. Bermula buku baru, buka buku baru. Maknanya kalau buka buku baru, kita tutup dengan doa, kita mulakan dengan doa. Diangkat amalan ke langit pada akhir awal sebelum Muharram, Zulhijjah, akhir Zulhijjah dan awal Muharram. Kalau itu daripada hadis Nabi, tuan-tuan boleh fikir sendiri. Tuan-tuan boleh fikir sendiri. Tapi kalau hadis tentang 10 Muharram, puasa, amalan, kelebihan, ada. Itu memang ada. Sebab apa? Bulan memang dah wujud sebelum daripada tu. Bulan dah ada. Cuma permulaan awal bulan tu apa? Tak ada. Tak ada. Kalau kita tengok tuan-tuan, bulan dalam Islam dia qamariyah, ikut bulan. Ikut bulan. Tetapi bulan Masihi, Masihi ni jangan kata orang kafir punya. Tak. Kita punya juga. Agama Samawi daripada Masih bin Maryam. Masih tu siapa? Nabi Isa. Nabi Isa, Kristian. Kristian bukan agama kita. Tak. Kristian adalah agama Samawi yang telah diputar belitkan oleh orang-orang Yahudi jadi Kristian yang sekarang. Kristian adalah agama Samawi, agama Allah asalnya dulu. Asalnya, tapi diolah, diubah ikut cita rasa dia jadi Kristian yang sekarang. Buktinya apa tuan-tuan? Allah sebut dalam ayat surah Isra. Surah Kahfi. Kalau kita baca surah Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walabithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Dalam surah Kahfi disebut apa? Walabithu fi kahfihim. Ditidurkan orang-orang Ashabul Kahfi. Kita pernah dengar cerita Ashabul Kahfi. Diceritakan dalam Quran, dia kata ditidurkan. Allah sebut, ditidurkan Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda ni tadi ditidurkan selama mana? Selama 300 sinin. 300 tahun. 300 tahun. Ada sambung lagi tu. Wazdadu 9. Dan ditambahkan 9 hari. 9 hari. Kenapa wazdadu 9? Maknanya ada dua tarikh. Ada dua bilangan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Walabisu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9. Ditidurkan mereka itu di dalam gua Ashabul Kahfi ni selama 300 tahun ataupun 309 tahun. Kenapa nak Allah sebut dua? Kenapa Allah tak sebut satu je? Allah tidurkan selama 300 tahun. Dah. Cukup. Kenapa Allah sebut dua? Kerana apa tuan-tuan? Kerana nak cerita takdir Allah. Allah dah tentukan dah perjalanan tu. 300 tahun ini mengikut perkiraan tahun Masihi. Perkiraan tahun Masihi. Dan wazdadu 9, 309 tahun mengikut perkiraan Hijrah. Ini Ibnu Abbas disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Disebut dalam tafsir. Jadi 300 tahun ini, setiap 33 tahun Masihi akan bertambah 1 tahun Hijri. Contohnya kalau umur saya 33 tahun Masihi, kalau ikut bulan-bulan Islam, tahun Islam, umur saya bukan 33 tahun, 34 tahun. Kalau 300 tahun tambah 9. Kalau 100 tahun tambah 3. Kalau umur dia 66 tahun, maknanya dia bukan 66 tahun, dia 68 tahun. Itulah, kalau tengok 61 tahun, dah kena bersedia. Sebab apa? Umur ghalib, Nabi sebut. Itu dah. Itu dalam perkiraan. Maknanya Allah dah sebut dah dalam surah Kahfi. Tapi masa tu, sebab itulah kita doa apa tuan-tuan? Allahumma arhamna bil Quran. Sampai ke apa? Wa'allimna minhuma jahilna. Dan berilah kami ilmu. Berilah kami ilmu yang mana dalam Quran tu banyak ilmu yang kita masih tak tahu lagi. Dalam Quran masih banyak lagi ilmu yang kita masih tak tahu. Jadi bagi kita ilmu. Wa zakirna minhuma nasina. Ingatkan balik apa yang kita lupa daripada Al-Quran. Tahun lepas kita dah sebut dah, kita dah selalu dengar ceramah Ma'al Hijrah dan sebagainya. Tahun-tahun sebelum tu dah selalu dah. Tapi itulah wa zakirna minhuma nasina. Kita ingat balik. Kita ingat semula. Mudah-mudahan memberi manfaat tuan-tuan.
kita wajib bersyukur. Kita wajib bersyukur. Bukan senang untuk kita bersyukur. Ada lagu tu kata senang kita nak bersyukur. Syukur tu susah. Syukur tu sangat susah. Bukan syukur itu dengan alhamdulillah. Alhamdulillah cucuk dapat gaji, alhamdulillah, itu syukur tak? Bagaimana Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman nak bersyukur, dia minta pada Allah, Rabbi auzi'ni. Ya Allah, mudahkan aku untuk bersyukur. Nabi sendiri doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Bantu aku untuk mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu. Maknanya syukur ni sangat susah. Kita salah tafsir dengan syukur. Apa itu syukur? Syukur tu alhamdulillah. Taubat itu astaghfirullah. Taubat itu astaghfirullah. Semayang, apa yang kita fikir kalau kita nak taubat? Kunci nak balik kepada Allah. Tahun ni tahun baru. Bukan tahun ni hari Ahad, Senin. Tahun baru nanti kita buka buku baru. Buka buku baru. Untuk apa? Nak kembali kepada Allah. Apa kunci nak kembali kepada Allah? Kita masuk dalam tasawuf. Tasawuf kata kunci kembali kepada Allah adalah at-taubah. Kita belajar tentang taubah. Taubah dalam kepala kita, astaghfirullahalazim. Lepas tu kita buat apa? Kita semayang sunat taubat. Kita semayang sunat taubat. Kalau kita tak semayang sunat taubat, bukan taubat namanya. Gitu. Pendapat kita. Pendapat saya. Tapi bila kita tengok balik Imam Ghazali dia sebut apa? Martabat ilmu. Tauhid yang pertama. Fiqh yang kedua. Tauhid ni siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebagainya. Kita tak berapa kenal Tak berapa kenal sebab kita jarang belajar tauhid. Sebab apa? Tauhid ni tingkat teguh dalam hati. Teguh dalam hati. Kalau ustaz bercerita tentang tauhid pun kita diam. Wajib 100%. Tak boleh sikit. Tu sikit je habis akidah kita. Tapi kalau fiqh kita ada Imam Syafi'i, ada mazhab, semayang ada rukun, semayang ada rukun, puasa ada rukun, tinggal satu rukun, semayang, Allahu Akbar, malah baca Fatihah. Kita baca surah lain panjang sikit lagi, surah At-Taubah kita baca. Kita tukar rukun. Rukun tu kita tinggalkan, kita buat benda yang lain yang pada otak kita lebih cantik. Lebih cantik. Aku baca 3 kali Qul Huwallahu Ahad rakaat pertama, 3 kali Qul Huwallahu Ahad rakaat kedua, 4 kali Qul Ya Al-Kafirun rakaat keempat. Kita fikir otak kita, kan dapat khatam berapa Quran? Ikut kepala, maka tidak sah. Kerana apa? Tinggal rukun. Begitulah juga dengan ilmu tasawuf. Ni martabat ni, ilmu tasawuf. Tasawuf juga ada ulama ada, Imam Ghazali, Ibnu Mubarak, Imam siapa lagi? Tasawuf. Yang tasawuf. Tasawuf pula dia ada buku dia. Buku dia ulama menggariskan sebagaimana kita percaya rukun Islam rukun semayang tu ada 13, begitu juga kita percaya rukun taubah ada 3. Apa dia rukun taubah? Rukun taubah yang pertama menyesal. Ada nyesal tak? Menyesal aku main judi, ya Allah. Menyesal. Habis dia aku. Dia menyesal, tapi menyesal bukan kerana Allah. Dia menyesal kerana apa? Duit dia habis. Itu menyesal. Taubah. Menyesal aku beli kereta ni. Kereta ni gini habis dia aku. Menyesal, tapi menyesal bukan kerana Allah. Dia menyesal kerana Allah. Yang pertama sekali, apa kita nak buat bila kita buat dosa? Pertama sekali menyesal dulu, merengos. Biar menyesal. Pertama sekali rukun dia. Menyesal. Tak perlu sebut apa-apa. Tak perlu sebut astagfirullahalazim. Tak perlu. Menyesal dulu. Itu rukun yang pertama. An-nadmu. Sebagaimana disebut apa? At-taubah an-nadmu. Taubat itu menyesal. Seperti mana haji, al-hajju Arafah. Nabi kata. Adakah Arafah tu sahaja rukun haji? Tak. An-nadam pun sama juga. Menyesal ni adalah menyesal je cukup. Tak. Menyesal tak cukup. Ada lagi rukun-rukun yang lain. Menyesal. Kemudian tinggalkan benda tu. Tinggalkan benda tu. Tekad dalam hati tinggalkan benda tu. Tinggalkan terus. Tengah-tengah buat maksiat ni, menyesal. Tak jadi. Tak jadi. Tengah buat maksiat tu. Tengah mengumpat ni, astagfirullahalazim. Kau tahu budak ni. Tengah mengumpat tu. Tengah dalam majlis mengumpat tu, bertaubat. Tapi tengah buat. Dia tak meninggalkan. Dia tidak meninggalkan. Tidak meninggalkan. Yang ketiga dia apa? Tarku azam. Keazaman dalam hati. Azam tu penting. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tak ulang lagi. Tapi masalah kita tuan-tuan, apabila kita buat,
Bila kita buat, kita taubat, besok kita buat lagi. Kalau ikut dalam ulama tasawuf, tidak sah taubat kita. Kerana apa? Kita meninggalkan rukun yang kedua, meninggalkan. Semalam dah taubat ni. Hari ni kita mengumpat lagi. Malam ni kita taubat lagi. Esok kita mengumpat lagi. Malam esok, begitulah. Begitulah. Besok, hari ni kita buat maksiat, malam ni kita taubat. Esok, makan riba lagi. Malam tadi kita dah taubat. Hari ni kita masih sayang lagi. Masuk surau 4 juta, sampai ke surau 2,5 juta. Lagi 1.5 juta, sayang. Dosa kecil. Itu kita nak bincang ni, tapi dah tak nampak lah. Bab air semayang, gugur dosa-dosa kecil. Gugur dosa-dosa kecil. Tapi nak cerita berulang-ulang. Macam mana tu? Kalau ikut dalam ulama tasawuf mengatakan tidak sah taubat kita, maka kita lagi masih dalam keadaan berdosa. Tapi untuk sejukkan hati, kita dalam agama ni mudah, tapi jangan dipermudah-mudahkan. Datang satu hadis Nabi SAW disebut apa tuan-tuan? Sejuk hati bila kita baca tasawuf ni sebenarnya. Takut. Rasa takut. Tapi bila kita jumpa satu hadis Nabi SAW, dia kata apa? Aznaba abdu zamban faqala Allahumma ighfirli dhanbi. Seorang hamba aku ni hadis Nabi SAW, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih Muslim. Seorang hamba aku, Allah yang sebut, hamba aku ni berdosa. Al-abdu aznaba abdun zamban. Hamba aku ni berdosa. Faqala Allahumma ighfirli dhanbi. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ni kita nak mula tahun baru kan. Kemudian faqala tabaraka wa taala, Allah berkata ketika itu. Nabi sebut, Nabi sebut. Malaikat, Allah suka berbangga dengan malaikat. Tengok hamba aku. Biasa macam tu. Kita banyak dengar hadis yang begitu. Allah berbangga. Kau tengok hamba aku. Dia tenang apa? Aznaba abdi zamban. Hamba aku ni tengah berdosa ni. Fa'alima annahu lahu rabban yaghfiru zambi wa ya'khudhu zambi. Dia tahu, walaupun dia berdosa, dia tahu yang Tuhan dia, akulah Allah, Tuhan dia ni Maha Pengampun, maka aku ampunkan dia. Lepas tu dalam hadis ni dia sebut apa? Summa ada fa'aznaba. Besoknya dia ulang balik dan dia berdosa lagi. Dan Allah ulang lagi. Apa orang tadi tu? Dia ulang lagi. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Dah ampun semalam. Malam tadi dia buat, dia minta ampun lagi malam. Dia minta ampun lagi malam. Begitulah berulang beberapa kali. Ya Allah, malaikat tanya, berdosa lagi? Tak. Nampak luasnya maghfirah Allah. Allah ampunkan. Tu dia. Tapi nak cerita tuan-tuan, kita tak bersalahan hadis ni dengan rukun pada tasawuf. Yang Imam Ghazali, takkan Imam Ghazali tak jumpa hadis ni, betul tak? Tapi dia tak sebut dalam kitab dia, Arba'in fi Usuluddin, dia tak sebut. Kerana apa? Kerana sesungguhnya an-nadam wa turuk wa azam keazaman ni, meninggalkan ni azam dalam hati, menyesal kita ni, Allah Maha mengetahui. Kerana apa? Taubat ini adalah satu ibadah yang antara kita dengan Tuhan. Kalau orang tu semayang, kita tengok semayang sampai habis, semayang dia sah. Kita boleh kata sah. Kerana apa? Cukup rukun dia. Cukup. Tapi taubat dia dah. Ilmu tasawuf berkaitan dengan hati. Antara dia dengan Allah. Allah tahu azam dia. Azam dia tu nak ninggalkan maksiat tu, Allah tahu nilai dia berapa persen. Tak boleh lah. Taubat lah. Habis duit kerana Allah Ta'ala berhenti judi. Allah tahu azam dia tu kat mana. Azam dia tu. Besok ulang lagi, Allah tahu. Allah Maha mengetahui. Jadi bulatkan azam. Azam tu yang susah. Nak beli rokok. Allah tahu. Pesan dia tu sampai mana. Kalau betul-betul azam dia tu memang betul, Allahu'alam. Saya sebut ni untuk tuan-tuan dan terutama diri saya sendiri, tuan-tuan. Sama-sama kita kongsi. Mudah-mudahan. Bukan kata saya baik, tuan-tuan. Saya dalam jemaah ni sebenarnya tak layak untuk duduk depan. Untuk jadi imam tak layak. Tapi kita sama-sama. Saya salah, tuan-tuan ingatkan. Tuan-tuan salah, kawan-kawan semua ingatkan. Kita tegur atas dasar takwa. Mudah-mudahan kita sama-sama nanti memenuhkan syurga Allah yang maha nikmat. Yang mana orang-orang kafir, ni kalau kita tengok syarah daripada Isra Mi'raj ni seronok. Banyak sebenarnya. Kita nak cerita bagaimana orang kafir, dia dekat akhirat nanti, dia, ya laitani, ya Allah, ruginya aku tak jadi orang Islam.
Ruginya aku tak jadi orang Islam. Kita ni lahir, saya lahir, mak saya bernama Siti Fatimah binti Abu Bakar. Ayah saya bernama Muhammad Anwar bin Kasim. Islam. Alhamdulillah. Syukur, tak payah fikir-fikir dah. Tak perlu fikir dah. Memang dah dilahirkan sebagai Islam. Nanti dekat akhirat dalam surah Hijr, dalam surah Hijr ayat 1 hingga 3 ke 4. Kalau kita baca bagaimana menyesalnya orang-orang kafir tidak dilahirkan sebagai Islam. Adalah berlaku perbualan dan sebagainya sehingga orang Islam itu dikeluarkan daripada neraka, masuk dalam syurga. Sedangkan sama-sama dengan orang kafir tadi dekat dunia lakukan maksiat. Nampak? Itu dengan rahmat Allah, dengan rahmat dan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah itu kelemahan saya sendiri, tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat manfaat daripada apa yang kita bincang pada hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.